Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini video ringkas je. Video kenapa saya tekankan sangat penggunaan coolant dalam sistem penyejuk atau sistem radiator kereta. Tak kisahlah kereta apa pun, lori ke bas ke, saya sangat tekankan penggunaan coolant. Jangan duk ikut sangat ajaran sesat yang mengatakan tak perlu pakai coolant lah, pakai air mineral lah, pakai air sungai lah, air bukit lah, air semayang hajat lah, teh ais, kopi ais tu semua tak payah duk ikut. Tu semua ajaran sesat nak suruh korang jahanamkan kereta masing-masing. Okay, ni ada satu contoh enjin Campro yang mana owner sebelum ni tak pernah menggunakan coolant. Tak tahulah kenapa, siapa yang ajar pun tak tahu. Tapi jom kita tengok apa kesan tak guna coolant ni pada enjin. Apa kesan buruk dia. Kesan baik tak nampak langsung, tapi kesan buruk dia. Jom kita tengok. Ni adalah lubang core plug, ataupun kalau kita panggilnya lubang water jacket lah, senang. Okay, sebenarnya ni adalah core plug lubang saya dah cabut dia punya core plug. Tengok apa di dalam ni ha. Ni. Ini baru duduk kat tepi lubang tau. Ini baru duduk kat tepi lubang. Belum lagi kat dalam dia apa cerita tak tahu. Okay, ni satu. Tengok apa dah jadi pada water pump housing dia. Yeah. Habis hitam legam jadi ni. Ni karat. Kita boleh tengok dinding blok dalam tu lining blok. Okay, berkarat habis. Ni ha. Habis ni keluar ni. Okay, jom kita tengok barang-barang yang dah cabut dulu lah. Ni adalah 11 biji core plug, ataupun orang kita panggil sebagai water jacket. Bahagian luar cantik, berkilat, tak ada apa isu. Bahagian dalam berkarat habis lah. Okay, semua macam tu. Bahagian luar semua cantik. Bahagian luar cantik, tengok dari luar. Tengok dari dalam jahanam. Berkarat habis lah, nak tunggu bocor. Kereta usia, kalau tak silap saya 5 atau 6 tahun. 2015, 2016 punya kereta. Saya pun tak pasti. Kena tanya owner balik. Tapi kalau tak silap 2015 atau 2016 punya. Okay, ni adalah core plug. Ni adalah radiator cap. Memang tak jaga langsung lah. Sampai hilang separuh ni kepala depan ni. Okay, memang tak dijaga langsung lah sistem coolant dia. Okay, ni adalah thermostat. Hancur lebur. Saya zoom sikit. Okay, ni adalah thermostat. Tak pernah tukar daripada awal, daripada asal kereta, daripada kilang tak pernah tukar. Tak pernah tukar daripada kilang lagi ni. Okay, dia punya pin pun dah patah, reput punya hal. Ni adalah water pump. Tengok bilah dia dah makan habis lah. Kalau tengok kan dekat stiker servis dia, water pump ni baru ditukar kurang daripada 30,000 km. Water pump ni baru tukar. Tapi dah macam ni rupa dia. Agak-agak boleh bertahan ke sampai 200,000 ni bilah ni. Tak lama hancur lah bilah ni lagi. Yang mula rongak lagi bilah ni. Okay, habis jadi hitam. Habis jadi hitam. Okay, water pump tak sampai 30,000 km. Okay, hancur. Berikutnya ni adalah paip besi bypass. Ini paip besi. Ini akan masuk dekat water pump. Ini akan masuk dekat hose return daripada radiator. Kita boleh tengok lah. Karat dalam dia dah reput dah dalam dia. Ujung-ujung ni dah reput habis. Ni dah reput. Dalam dia tak payah cerita, memang jahanam habis lah. Dekat area yang masuk, kat bahagian yang masuk ke water pump ni pun dah jahanam habis. Kalau ketuk-ketuk keluar habuk. Tu dia. Karat-karat ni kalau pergi ke radiator, okay, ni kalau dia tertanggal, dia pergi ke radiator, dia akan menyebabkan radiator tersumbat. Bila radiator tersumbat, enjin akan overheat. Bila enjin overheat, jahanam lah enjin CFE ni. Enjin CFE ni manja kalau overheat. Kalau dia overheat, tengok banyak tu. Itu baru duduk dekat kepala ni je. Ni bypass punya pipe.
Habis jahanam. Okey. Ni paip pergi ke oil cooler. Keput ni bang, keput. Keput dah. Okey. Ini barang kalau nak tukar tak susah. Barang-barang ni tak susah kecuali water jacket. Water jacket ni boleh tahan. Thermostat ni senang. Ini pun senang. Water jacket ni boleh tahan juga mencarut ni nak buka. Water pump boleh tahan juga lah. Okey, ni lagi. Ni adalah paip besi nipple yang duduk dekat sini, yang sambung ke radiator belah atas. Okey, belah luar nampak dah reput sikit-sikit kat ujung, tapi belah dalam hancur lebur. Tunggu masa nak bocor. Ini pula, yang ni ramai orang terlupa. Bukan orang terlupa, orang terlepas pandang. Sebab paip ni dia duduk kat belakang ni. Ramai orang terlepas pandang paip ni. Orang terlepas pandang, tahu-tahu reput, putus. Okey. Belah dalam yang ni tak nampak. Belah sini nampak. Tak nak fokus lah pula. Habis berkarat. Dan untuk enjin CFE, korang akan ada satu lagi nipple. Yang ni duduk bahagian depan enjin, dekat sini. Ni, ini paip besi yang supply air pergi ke turbo. Hancur tu. Apa tak nak fokus? Sekejap saya cuba adjust kamera untuk fokus. Dah berlubang-lubang kan ni? Dah berlubang-lubang. Dah makan dah. Dia tak nak fokus. Okey, boleh nampak. Dah berlubang-lubang lah. Tu lah, berlubang-lubang lah. Ini yang mengganggu aliran air pergi ke turbo ni nanti. Karat-karat ni akan tanggal. Dia mula tersumbat kat banyak tempat. Okay, dia boleh tersumbat. Dia boleh menyumbatkan electric water pump pun jahanam. Lepas tu karat ni akan tanggal dan pergi tersumbat dekat banjo join ataupun dekat nipple daripada turbo nak pergi ke radiator. Tengok teruk tak teruk ni. Ini baru sikit. Jom kita tengok bahagian water pump. Okay, housing water pump. Alah, kenapa tak nak fokus? Cun. Boleh tengok ni semua karat ni. Kalau karat ni dah makan aluminium, ni aluminium ni dah makan, habislah korang. Nak kena tukar ni seketol. Ni, saya kena tukar ni seketol sebab kalau korang pasang getah baru, pasang paip baru, dia akan duk bocor dia kat sini. Tak sudah-sudah bocor dia kat sini nanti. Jom kita tengok daripada bahagian sini. Kita boleh tengok ni. Habis dah makan ni. Ini ikut nasib. Kalau gosok orang kertas pasir masih lagi boleh diselamatkan, boleh pakai. Tapi kalau dah berlubang-lubang, tukarlah ni ketol. Ni dah teruk rupa. Ni paip air pergi ke oil cooler. Tengok dah reput, hancur dah ujung. Ini pun salah satu bocor yang sangat menyakitkan hati. Kalau bocor nak tukar nipple ni, silap bulan ni kena cabut. Siaplah kos dia. Nipple ni tak sampai RM20 pun. Nak buka tukar dia, menangis. Alright, jom kita tengok dalam lubang koplak ni ataupun lubang water jacket ni apa jadi dekat blok dia. Okey, kita zoom. Kita tengok ni tebal. Tolak-tolak tanggal, tolak-tolak tanggal Macam tanah dari dalam ni. Tengok sini ni. Jelas ni. Okey, kalau saya tolak ni tanggal. Tu dia. Banyaknya nak kena cuci ni. Ini habuk-habuk ni dia boleh mengalir ikut air. Okey, air yang datang ke sini boleh tarik dia, bawa dia pergi ke radiator, dia akan sumbat. Atau overheat. Tu jahanam enjin CFE ni. Enjin CFE ni kadang-kadang dengan overheat memang mengada. Tengok yang ni lagi baik. Tu sumbat terus ni. Nampak? Lain kali tak payah lagi lah pakai coolant. Tak payah pakai coolant. Inilah jadinya kat enjin korang nanti. Ini pun sama. Jangan pakai coolant, pakai semai hajat. Pakai laut, air sungai lah, air bukit lah, apalah. Inilah jadinya. Okay. Ini nak cuci susah ni, jatuh sekeping. Ambil kau. Ni. Ni.
Ni kalau tak buang betul-betul, tak cuci betul-betul ni, oh banyak penyakit dia akan sebabkan ni. Okey, jom kita tengok bahagian sini pula. Okey, ni pada cylinder head. Okay, alah gelap lah. Ni pun boleh tahan kat dalam ni. Saya kuis-kuis buat keluar lah. Yang ni dalam sangat ni, duduk kat bahagian bawah. Susah. Okey, yang ni best. Yang ni duduk di belakang gearbox tau. Dia duduk antara gearbox dengan enjin. Ni duduk kat sini. Jadi kalau water jacket ni bocor, korang kena turunkan enjin. Harga water jacket RM5, upah dia RM500. Kau tengok apa ada dalam ni. Korang tengok. Tu dia. Meriah bang. Kalau ni emas tak apalah juga, ni karat. Oh banyak ni nak kena cuci ni. Banyak. Tu dia. Banyak. Ini banyak. Belum korek habis lagi ni. Okey. Jadi yang mana yang duk kata tak payah pakai coolant, kau janganlah sebarkan, jangan sesat kau kat orang lain. Jangan mengarut kau ni. Duk ajar orang jangan pakai coolant. Dah menyusahkan orang ni. Bayangkan kalau enjin ni overheat, owner tak perasan, tak pasal-pasal cylinder head bengkok. So bila cylinder head bengkok, kau ingat murah ke harga cylinder head ni nak kena ganti? Kalau skim, kadang-kadang boleh jadi, kadang-kadang berulang balik dia punya overheat. Gara-gara ni karat penuh. Ini kerja mencuci ni satu hari. Kalau dulu, kalau nak bersih yang betul-betul, tak tahulah owner sanggup tak sanggup nak bayar ni, saya akan gunakan wet blasting. Wet blasting ni dia lebih kurang macam sand blasting, tapi dia guna air. Dia wet blasting. Apabila kita buat proses wet blasting, memang akan ada sekir-bakir air pasir dalam ni. Tapi hampir semualah kotoran tu hilang. Karat-karat ni hampir, nak kata 100% tu menipu lah pula. Okey, hampir dalam blok, sebab kita dah buka dia punya water jacket ni. Jadi boleh tembak ke sini, boleh tembak ke sini, tembak sini, semua lubang boleh dia tembak. Tetapi di dalam head tak ada jaminan. Sebab dalam head kita ada 2 lubang je. Kat sini satu, dengan kat ujung sana satu. Yang kat tengah-tengah ni tak tahu apa cerita. Kalau ada karat lagi dalam tu, berkumpul lah dia dalam tu. Tapi dalam blok, yes, boleh dijamin lah untuk bersihkan dia. Dalam head tak boleh buat apa. Okay, kalau orang kata, bang, kalau pakai radiator flush tu boleh hilangkan karat tak? Tak boleh. Ini memang kena korek buat keluar. Ini semua kena korek buat keluar. Tak boleh. Radiator flush tu hanya untuk hilangkan karat-karat manja, lembut-lembut, yang orang kata tak keras sangat boleh. Kalau dah macam ni rupa karat dia, memang kena korek. Ni memang kena korek. Water pump ni pun saya tak boleh nak pastikan lah masih selamat untuk digunakan ke, ataupun kena ganti, sebab dah berlubang-lubang. Dia punya ni, permukaan dia ni dah berlubang-lubang. Jadi kena ambil wire brush, gosok dulu, tengok kalau dah tak selamat, ganti baru. Memang mahal lah benda lah ni. Kena pula untuk CFE oil pump housing ni, standby lah dekat 800. Okay, standby lah dekat 800 gara-gara water pump ni rosak. 800 bang. Kalau untuk CPS lebih kurang 5 ke 600. Kalau untuk Campro biasa, standby lah 4 ke 500. Jahanam ni, tak boleh buat apa, tak boleh diselamatkan. Jadi kalau ada orang beritahu korang tak payah pakai coolant, kau ludah lah muka diorang tu. Ini semua menjahanamkan kereta tu, semua ajaran sesat mengarut tu. Janganlah duk dengar, duk ikut benda mengapik-apik, tak tahu pasal datang daripada mana punya ilmu, tak tahu. Ini jadi nak marah sebab bila kita beritahu owner lama dia, okey je, memanglah okey kat tangan dia. Lepas tu terbokong. Yes, terbokong disebabkan karat. Yap, betul. Sebab dekat tebur dia ada paip air. Dia ada nipple yang keluar dan masuk kat radiator. Nipple tu tersumbat.
oleh karat. Apabila nipple tu tersumbat oleh karat, air tak jalan. Air tak jalan, nak sejukkan, tebur. Jadi tebur overheat. Bila tebur overheat, minyak akan overheat lalas sekali, tebur jam. Inilah apa jadi dekat kereta ni. Tebur dia rosak. Kipas dia bergoyang. Kipas dia bergoyang sebab bearing dia dah makan. Sebab tebur overheat, besi akan mengembang dan dia akan melekat dengan bearing. Okey, kena beberapa kali, lalas sekali bearing tu akan jadi haus, akan bergoyang. Tak pasal-pasal. Tebur jahanam. Okey. Ini je lah hari rasa benda-benda gini yang aduh, rasa nak marah. Rasa nak marah sangat. Benda kecil je. Tapi tak pasal-pasal jahanam enjin. Habis jahanam enjin. Alright, kita jumpa lagi lain kali. Hari ni saya nak bebel pasal karat ni lah, pasal coolant lah, Tolonglah, pakailah coolant. Tak payah dengar lah, kalau betul pomen lah. Kalau dia pomen dan dia kata tak perlu pakai coolant, kau cari pomen lain lah. Pomen tu tak boleh pakai. Pomen tu mengarut. Okay. Aduh, sayang enjin. Mileage enjin ni lebih kurang 110,000. Owner baru je tukar timing belt dengan water pump baru. Yang tu water pump dia tak sampai 30 lagi. Sebab owner tukar pada 80. Owner lama bagi tahu dia tukar timing belt dengan water pump pada mileage 80,000 km. Okay. Jahanam enjin. Alright, kita jumpa lagi lain kali. Sekian.